Hai, selamat berpuasa. So, dalam MCO, semasa MCO ni, so mari kita buat imbas kembali dan buat pelajaran tentang PT3 bab 3 pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu. So, last lesson kita dah belajar tentang bagaimanakah British campur tangan dalam Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. So, akibat daripada campur tangan pihak British ke atas keempat-empat negeri tersebut, mereka memperkenalkan sistem residen dan membentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu. So, hari ini kita akan tengok dua topik, iaitu sistem residen dan faktor-faktor pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okey, apakah itu sistem residen? Setelah Pahang, Selangor, Perak dan Negeri Sembilan menandatangani perjanjian dengan pihak British, sistem residen diperkenalkan. Okey, apakah peranan residen? Peranan residen utama ialah menasihat Raja Melayu dalam semua hal, kecuali hal berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Semua nasihat hendaklah diikuti dan dipatuhi oleh Sultan. Okey, jadual ini you boleh nampak jadual tersebut, nama residen pertama di negeri-negeri tersebut. Untuk Selangor, residen pertama ialah J.G. Davidson. Untuk Perak, residen tersebut ialah J.W.W. Birch. Pahang, J.P. Roger. Sungai Ujung, Martin Lister. Apakah ciri-ciri residen? Kedudukan Sultan dan Pembesar Negeri dikekalkan. Walaupun kedudukan mereka dikekalkan, tetapi mereka hilang kuasa, terutama dalam pungutan cukai dan pentadbiran. Kenapa mereka hilang kuasa? Sebab nasihat British mesti diterima. Sultan tidak boleh membuat undang-undang sendiri. Residen mengambil alih pentadbiran pembesar di peringkat negeri. Peranan pembesar digantikan oleh pegawai British. Ini bermaksud nasihat residen hendaklah dipatuhi walaupun kedudukan sultan dan pembesar dikekalkan, tetapi mereka terpaksa ikut nasihat residen. Mereka tidak mempunyai kuasa untuk memungut cukai dan tidak mempunyai kuasa dalam pentadbiran kerana kuasa tersebut telah digantikan oleh pegawai British. Jabatan dan sistem bercorak barat digunakan untuk menggantikan sistem pentadbiran tradisional. Jabatan kehakiman, jabatan polis merupakan contoh jabatan yang bercorak barat untuk menggantikan sistem tradisional. Seterusnya, selepas memperkenalkan sistem residen, terdapat sultan dan pembesar dan orang Melayu tidak puas hati terhadap sistem tersebut. Mestilah anda tahu sebab-sebabnya, kerana sistem residen telah mengurangkan atau menghapuskan kuasa rakyat, kuasa sultan dan pembesar. Akibat daripada itu, British memperkenalkan negeri-negeri Melayu Bersekutu. So, apakah itu negeri-negeri Melayu Bersekutu? Ia merupakan gabungan Selangor, Pulau Perak, Pahang, Negeri Sembilan untuk membentuk sebuah persekutuan. Maksudnya, negeri-negeri Melayu Bersekutu merupakan gabungan daripada 4 negeri, iaitu Pahang, Negeri Selangor, Perak dan Negeri Sembilan. Siapakah pentadbir tertinggi dalam negeri-negeri Melayu Bersekutu tersebut? Iaitu Residen General. Raja Melayu kena menerima nasihat daripada residen dalam semua hal kecuali dalam adat istiadat Melayu dan agama Islam. Kuala Lumpur pula menjadi pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu. Selepas tu, nama negeri-negeri Melayu Bersekutu ditukar kepada Persekutuan pada tahun 1896.
Okey, mengapakah British ingin membentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu? Okay. Alasan pertama ialah untuk mengatasi kelemahan sistem resident. So kita tahu dalam sistem resident tu ada kuasa untuk menasihat sultan dan sultan terpaksa menerima nasihat tersebut. Tetapi resident tidak diberi garis panduan yang jelas untuk melaksanakan tugas. Akibat daripada itu, resident mungkin menjadi semakin berkuasa. Inilah merupakan perkara yang perlu dielakkan oleh British. Selepas tu, bila sistem resident diperkenalkan, Raja dan Pembesar Melayu tidak puas hati sebab kuasa mereka hilang. So, untuk mengatasi kelemahan sistem resident, negeri-negeri Melayu Bersekutu dibentuk. Alasan kedua, faktor kedua untuk membentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu ialah menyeragamkan pentadbiran. Sebab sebelum membentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang mempunyai sistem pentadbiran tersendiri. Walaupun mereka dinasihati oleh resident masing-masing, tetapi mereka mempunyai pentadbiran masing-masing yang tidak sama. So, untuk menyeragamkan pentadbiran, negeri-negeri Melayu Bersekutu diperkenalkan. Mereka menggunakan undang-undang dan sistem yang sama. Ya, British juga memerlukan pentadbiran yang cekap untuk menyeragamkan dan memudahkan eksploitasi ekonomi. Alasan ketiga ialah menjamin keselamatan negeri. Apabila negeri-negeri Melayu Bersekutu dapat dibentuk, mereka akan membentuk satu pasukan keselamatan sendiri. Ini dapat meningkatkan keamanan tanpa mengharapkan kuasa luar. Seterusnya, alasan keempat ialah menangani masalah kewangan Pahang. So, Pahang mengalami masalah kewangan pada masa itu. Setelah membentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu, mereka dapat memberi bantuan kewangan kepada Pahang. Itulah lesson hari ini tentang sistem resident dan pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu.